Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh, dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu lagi dalam siri live Facebook yang kita baca kita baca tafsir tafsir Al-Quran, tafsir surah Yusuf alaihi salam. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Waja'u ala qamisihi bidammin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sadaqallahul azim. Mereka, yakni adik-beradik Yusuf AS berkata, wahai bapa kami, sesungguhnya kami telah bermain lumba-lumba, berlumba-lumba. Wa tarakna Yusuf inda mata'ina, dan kami telah meninggalkan Yusuf AS dekat barang yang kami bawa. Fa akalahu zi'bu, kemudian Yusuf AS telah dimakan oleh serigala. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin, dan kami tahu bahawasanya kamu tidak mempercayai kami walaupun kami di kalangan orang yang benar. Waja'u ala qamisihi bidammin kadhib, kemudian mereka datang kepada Nabi Yaqub AS dengan membawa baju Nabi Yusuf AS yang ada darah yang palsu. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Yaqub AS berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik terhadap perbuatan buruk itu. Fasabrun jamil, maka sabar itu adalah satu yang baik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah Subhanahu wa taala itu tempat yang kita minta tolong. Ala ma tasifun, terhadap apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu sifatkan. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada malam ni kita bertemu untuk kita sambung ayat yang kita dah bincang semalam. Pada perbincangan kita yang semalam, kita ada cerita tentang macam mana tindakan jahat yang telah dilakukan oleh adik-beradik Nabi Yaqub, adik-beradik Nabi Yusuf AS terhadap Nabi Yusuf AS. Bapa mereka asalnya, Yaqub AS tu, bapa mereka ni asalnya meraguilah, tak bagi kan. Cuma cara bapa nak mengelak daripada bagi dibawa Yusuf AS pergi tu, dia gunalah beberapa kaedah-kaedah percakapan yang kita dah bincang 2 hari lepas. Kemudian adik-beradik ni jawablah, antara yang dikatakan oleh bapa tu, dia kata, aku bimbang, takut-takut Yusuf AS tu dimakan oleh serigala. Tapi adik-beradik ni jawab, dia kata, kalaulah sekiranya Yusuf AS tu dimakan oleh serigala, sudah pastilah kami ni adalah orang-orang yang tak boleh pakai. Sebab wa nahnu usbatun, sebab kami ni ramai, kata dia. Dan apabila mereka bawa Yusuf AS pergi, dan rupa-rupanya ketika itulah mereka telah melakukan perancangan jahat mereka, iaitu mereka meletakkan di dalam telaga. Kita dah ceritalah dalam riwayat Al-Israiliyat, ada diceritakan masa mereka mempengaruhi bapa tu, bapa izin. Dan bila bapa ni izin, mereka tu pikul Yusuf AS. Bawa lah Yusuf AS pergi tu dalam keadaan pikul. Lepas tu bila tak larat, pas pada satu lagi. Dua tak larat, pas pada orang ketiga. Itulah berlaku sampailah bapa mereka ni tak nampak dah. Kita tak nampak dah bapa tu kan. Bila mereka tak nampak dah bapa
dia tu Yaqub alaihissalam, mereka ni hembas Yusuf alaihissalam, dia baling Yusuf alaihissalam, dan ketika itulah mereka pun bawa kepada telaga dan mereka campak Yusuf alaihissalam di dalam telaga. Lepas tu Yusuf alaihissalam ni pun dia berbelas lah, dia minta apa masalah aku, apa salah aku, macam itulah. Cuma adik-beradik ni dia terus kata bahawasanya yang kamu ni pernah bermimpi bahawasanya bintang sujud pada kami, kepada kamu, matahari, bulan sujud pada kamu, makanya mintalah tolong daripada bintang, matahari, bulan tu. Dia pelekeh lah kan. Dia tak sedar sebenarnya kandungan mimpi itu adalah tanda bahawasanya Yusuf AS ni bakal jadi Nabi. Mereka tak sedar benda macam tu kan. Jadi mereka cakap macam tu, dan akhir sekali mereka campak Yusuf AS dalam telaga. Dan Yusuf AS mula-mula berpaut dekat tebing telaga tu kan, bibir telaga tu. Lepas tu dia ambil baldi yang ada tali tu kan, dia letak Yusuf AS atas tu. Yusuf AS ni tak nak. Dalam keadaan tak nak tu, masa tu dia pecat baju Yusuf AS. Dan Yusuf AS ni cerita ni Israiliyat. Ana ulang banyak kali sebab takut orang salah faham. Jadi bila pecat baju, Yusuf tak nak bagi permulaan, tak nak bagi. Sebab dia kata kalau sekiranya aku mati, maka baju ni akan jadi kapan kepada aku. Kalau sekiranya aku hidup pula, baju ni lah untuk menutup aurat aku. Tapi adik-beradik tak layan, tetap dia pecat baju Yusuf AS. Lepas tu Yusuf AS pun pegang telaga tu, dia buat turun. Orang Kelantan panggil kara. Dia buat turun sampai separuh tu, dia lepas, nak bagi jatuh supaya harapannya Yusuf AS ni mati. Tapi rupa-rupanya Yusuf AS ni tak matilah. Tak mati. Dan ketika itulah datang, mengikut riwayat Israiliyat, datang Jibril AS. Ingat riwayat Al-Israiliyat. Datang Jibril AS, dia pergi ajarlah beberapa doa kepada Yusuf AS. Dan kononnya Jibril AS ni bagi tahu kepada Yusuf, kalau kamu baca doa ni, itu akan menyebabkan kamu lebih cepat keluar daripada telaga. Dikatakan Yusuf AS bacalah sampai 3 hari. Lepas tu dikeluarkan sebab ada sayarah, satu jemaah yang bermusafir. Ana cerita panjang lah ni, sebab ana ulang balik lah supaya kita ingat balik apa yang kita dah kupas semalam. Lepas tu kita dah bincang juga tentang apa pemaknaan wa awhayna ila Yusuf tu kan, ilaihi, kepada Yusuf. Wahyu di sini ni apakah makna wahyu? Allah Taala menandakan itu permulaan Yusuf AS dah jadi nabi, ataupun sebenarnya wahyu di sini maknanya adalah ilham. Kita dah bahas panjang lebar dah perbincangan kita yang semalam. Cuma pada malam ni insya-Allah kita baca ayat ke-17 dan ke-18, yang mana kalau kita bandingkan dengan ayat yang sebelum, ayat yang ke-14 dan 15 dan ayat yang ke-16 dan 17, ayat ke-15 dan 14 dan 15, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan yang mereka ni, adik-beradik Yusuf AS ni, lakukan tindakan jahat kepada Yusuf AS, iaitu dengan cara bubuh dalam telaga. Itu cerita dalam ayat 14 dan 15. Ayat yang 16-17 yang kita nak bincang pada malam ni, dia mereka ni pula bagaimana nak cover line di hadapan bapa mereka apabila mereka ni, dan mereka terkantui. Istilah dia, ana guna istilah lah cover line, terkantui. Maksudnya mereka mula-mula dia orang buat tindakan jahat. Ayat lepas kan, dia tu campak dalam telaga. Itu tindakan jahat mereka yang pertama yang mereka lakukan terhadap Yusuf AS. Okey, buat campak. Lepas tu bila dia orang balik jumpa dengan bapa, dia orang nak jawab pada bapa. Maka ketika itu mereka kena cover line, kena berbohong lah. Jadi dah lah cover line. Lepas tu kantoi pula. Cerita cover line dan kantoi ni ayat yang kita nak bincang pada malam ni, iaitu ayat 16 dan ayat yang ke-17. Itu kaitan di antara ayat yang sebelum dengan ayat yang kita nak bincang. Satu. Yang kedua, kalau kita tengok pada ayat 11 dan ayat 14, cek balik, tengok ayat 11 dan ayat 14. Ayat tu mereka cuba mempengaruhi ayah mereka untuk nak bawa Yusuf AS ni keluar. Itu ayat yang ke-11 dan ayat 14. Dia orang cara pengaruhi satu, cara pengaruhi dua, supaya ayah ni boleh memberi izin untuk kita ni bawa adik kita Yusuf ni keluar. Adapun ayat 16-17 kita nak bincang ni ialah mereka berbohong pula kepada Yaqub AS selepas mereka khianati Yusuf AS. Dia pergi tahu pada Nabi Yaqub yang dia orang cakap tu adalah bohong. Itu nak kita nak bincang pada malam ni insya-Allah. Itu rabtul ayat, hubungan ayat sebelum dengan ayat yang kita nak bincang pada malam ni. Okey. Dalam ayat tafsir dia, Allah Subhanahu Wa Taala kata, qalu ya abana inna zahabna nastabiqu. Berkata mereka, wahai bapa kami, inna zahabna nastabiqu. Kami ni pergi, nastabiq, kami berlumba. Jadi kami berlumba. Wa tarakna Yusufa, dan ketika itu kami telah meninggalkan Yusuf. Yusuf tu inda mata'ina, di tempat barang kami.
Maksudnya diorang ni bila sampai di satu tempat, mengikut cerita diorang lah, ni bukan cerita betul ni, ni reka-reka mereka untuk nak bohong pada ayah kan. Jadi cerita diorang, bila diorang sampai, diorang pergi tu bawa barang lah. Dia ada barang, bajunya, pakaiannya, makanan lah apa tu kan. Dia letak satu tempat. Lepas tu kononnya dia letak Yusuf AS kat situ, jaga barang. Lepas tu diorang pergi main berlumba-lumba. Jadi dia kata bila berlumba-lumba tu, fa'akalahu zi'bu, ketika itulah Yusuf AS dimakan oleh serigala. Serigala datang makan Nabi Yusuf AS. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Dan adik-beradik ni kata, kamu mesti tak percaya dengan kami walaupun kami adalah orang yang tidak berbohong. Kami ni orang yang benar, tapi mesti kamu tak percaya. Kata adik-beradik ni kepada Yaqub AS. Okey, kita tengok tafsir. Qalu ya abana, berkata mereka, wahai bapa kami, inna zahabna nastabiqu. Sesungguhnya kami pergi, nastabiqu, kami berlumba-lumba. Ayat ni ini adalah pembohongan yang pertama yang mereka lakukan kepada bapa mereka. Kononnya Yusuf AS dimakan oleh serigala. Ini pembohongan yang pertama. Sebab dia orang kata fa'akalahu zi'bu, dimakan oleh serigala. Permulaan. Cara bohong ni adalah membuat cerita. Ini salah satu. Kita ni kadang-kadang orang berbohong ni cerita tak betul. Maka dia kena cipta cerita. Cerita tu tak betul. Dia cipta cerita. Dan orang yang mencipta cerita ni pun dia ada bijak dia juga. Orang yang pandai bercerita. Dan kita ni kadang-kadang bila tengok orang bercerita, ada cerita dia tu benar tapi tak sedap. Ada pula cerita tu tak benar tapi dia cerita tu sedap. Kenapa? Sebab atas kepandaian seseorang. Ada orang tu dia pandai bercerita. Bila dia pandai cerita, cerita yang tak betul tu pun orang boleh percaya. Tapi ada orang ni dia memang tak pandai bercerita. Walaupun cerita tu betul, cerita tu jadi tak sedap. Dia atas orang Dia ada bakat masing-masing. Ana buat misal contoh lah. Contoh, Ana dulu ada seorang kawan perempuan. Orang Indonesia. Dia bukan orang Indonesia sebenarnya, dia orang Perak. Tetapi dia duduk di Indonesia. Dia cakap bunyi Indonesia. Dia ni asalnya Muslim, masuk Kristian. Jumpa Ana dekat Kuala Lumpur. Dia kenal Ana lah. Lama berkawan dengan dia. Mula-mula sekali dia jumpa Ana, ada satu demo buat dekat Padang Merbuk Kuala Lumpur. Dia jumpa, dia nampak, dia pergi. Dia kata, ini Ustaz Wanji dia kata. Ana kata, nama iyalah. Lepas tu kata, oh saya kenal sama Ustaz. Dia cakap berbau Indonesia sikit Oh ya ke? Lepas tu ajak sembang, ajak minum teh. Sembang lah. Sembang. Dia pun mengaku. Dia kata sebenarnya dia ni Muslim. Lepas tu masuk Kristian. Ana terkejut lah. Rupanya murtad. Ana pun tanya dia, kenapa masuk Kristian Dia kata Jesus itu, bila mendengar cerita Jesus itu, hati dia terkesan. Cukup terkesan. Dan dia masa dengar itu, semasa tu dia beragama Islam. Jadi bila dia dengar cerita Jesus, dan dia masa tu dengar kat gereja lah. Dia pergi gereja, dia dengar orang tu nak cerita, padri tu dia cerita pasal Jesus, sedih lah apa. Last sekali hati dia terpaut dengan agama Kristian, dia masuk Kristian. Ni, hamba Allah ni, muslimat, perempuan ni lah. Type. Jadi bila dia cakap macam tu, Ana dengar. Ana kata, awak nak dengar tak cerita saya pula? Dia kata, cerita apa? Ana pun cerita kisah Bilal bin Rabah. Cerita Bilal. Kononnya Bilal ni, dia ada satu kisah melibatkan seorang sahabat nama Abu Zar Al-Ghifari. Cerita Ana lah. Ana cerita kat dia. Abu Zar Al-Ghifari ni, dia kata kepada Bilal, dia kata, ya benas sauda, wahai budak kulit hitam. Jadi Bilal ni tak puas hati, maklumkan perkara tu kepada Rasulullah SAW. Bila maklumkan kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad marah. Dia ceritakan Nabi Muhammad panggil supaya Abu Zar datang jumpa Nabi. Jadi Abu Zar pun datang jumpa Nabi. Nabi marah. Nabi kata, innaka mru'un wa fikal jahiliyah. Kau ni orang Islam dah, tapi ada jahiliyah lagi dalam hati tu. Jadi Abu Zar minta maaf lah. Nabi Muhammad kata sepatutnya minta maaf dengan Bilal, bukan minta dengan aku. Lagu tu dia pun pergi cari Bilal lah. Dia pun cari Bilal. Bila jumpa Bilal, minta maaf. Bilal kata dia tak nak maaf. Bilal berjalan. Dia pergi lagi depan Bilal. Bilal minta maaf. Bilal kata aku tak nak maaf. Dia pergi lagi. Bilal kata aku tak nak maaf. Dok Bilal banyak kali. Last sekali Abu Zar Al-Ghifari ni dia rebahkan badan dia dekat depan Bilal. Dia letak pipi dia dekat tanah tu. Dia pun kata pada Bilal, Bilal, kalau kamu tak nak marah, kalau kamu tak nak maafkan aku, kau pijak muka aku. Kau pijak muka aku. Jadi Bilal ni pula rasa bersalah. Sebab kau tak nak maaf aku, kau pijaklah muka aku, kata Abu Zar kepada Bilal. Jadi Bilal ni, dia pula rasa bersalah. Dia pun tunduk, dia pun angkat Abu Zar, dia peluk Abu Zar. Lepas tu dia kata pada Abu Zar, Abu Zar, muka kita ni Tuhan ciptakan untuk sujud kepada Allah, bukan untuk dipijak. Anda ceritalah dekat Minah ni, yang muslimat asalnya masuk Kristian ni. Anda cerita, dia dengar. Lepas tu anda kata,
Apa perasaan? Dia kata sedih cerita ni. Anda pun cakap, anda sebutlah nama dia. Namanya Orchid. Nama dia, Orchid. Anda katalah, Orchid tahu tak? Cerita Ana ni cerita tak betul. Dia pun terkejut, cerita tak betul. Tapi Orchid boleh terasa kan? Dia kata, Ustaz cerita tu saya rasa feeling. Dia rasa sedih dengan cerita tu kan. Anda kata, cerita tu tak betul. Tapi sebab Ana cerita macam tu, menyebabkan Orchid boleh rasa sedih. Jadi serupalah cerita Jesus. Dia kata itulah. Dia jam, dia terkejut. Jadi Ana kata, janganlah mudah terpengaruh dengan cara orang bercerita. Kadang-kadang cerita tu tak betul. Tapi orang tu pandai cerita, kita terpercaya. Maksudnya, satu cerita ni kadang-kadang tengok pada siapa yang bercerita. Sebab tu kalau orang belajar ilmu hadis, dia buat kajian. Betul ke cerita ni? Sanad dia macam mana? Pencerita tu siapa dia? Pandai cerita ke tidak? Kaki goreng ke tidak? Pernah bohong ke tidak kan? Itu orang belajar ilmu hadis nak memastikan satu cerita tu betul atau salah. Jadi bila kita tengok macam tu, inilah yang berlaku, yang dilakukan oleh adik-beradik Yusuf AS kepada bapa dia orang, Yaqub AS. Dia orang cakaplah kepada Yaqub AS. Dia kata sebenarnya kami ni kami tinggallah adik-beradik Yusuf AS tu dekat barang kami. Tak tahu macam mana tengok duk ralit main tu, tiba-tiba datanglah az-zi'bu, datanglah serigala, dia pergi makan. Jadi pembohongan yang pertama yang mereka lakukan kepada bapa mereka ni, kononnya Yusuf AS dimakan oleh serigala. Bohong dah situ. Cuma bila kita sebut bohong, sifat bohong ni dia buat cerita. Cerita tu tak betul, dia reka-reka cerita. Jadi bila reka cerita tu, orang yang mendengar tu atas bijak tak bijak pula. Kalau orang tu dia bijak, dia tahu ni cerita bohong ni. Cara Mamat ni cerita ni walaupun dengan emosi, dengan tangan. Kalau orang bodoh dia akan percaya. Tapi kalau orang cerdik dia kata, tak boleh percaya, ni bohong. Jadi mereka ni melakukan pembohongan. Dan sifat bagi bohong ni, bila bercerita dia mesti ada elemen reka cerita. Kadang-kadang dicampur antara cerita benar dan cerita tidak benar. Ni berlaku juga. Macam orang belajar sirah An-Nabawiyah. Kalau baca sirah Nabi, dia tak macam kita belajar hadis. Sebab tu, kalau dekat Malaysia ni yang agak ketat ni macam Maulana Asri. Sirah-sirah pun dia buat metodologi hadis dalam menilai sirah. Jadi dia tak berapa ketat bila cerita pasal sirah. Dia agak ketat bila menilai sirah. Ada orang ni kadang-kadang tak ketat. Dia tengok apalah okey kan. Tapi ada orang yang ketat tak boleh ni. Sebab apa? Sebab cerita tu dia campur antara cerita benar dan cerita tak benar. Bila campur tu jadi orang yang tak ada disiplin ilmu, akhir sekali dia percaya bulat-bulat segala cerita dalam sirah tu lah. Padahal dalam cerita sirah tu campur mana benar, mana yang tak benar. Jadi dia atas kebijaksanaan untuk kita nak menilai sesuatu cerita. Okey. Type. Jadi mereka bohong. Ni kata adik-beradik Yusuf AS dia bohong bapa dia orang. Yaqub AS bohong. Lepas tu cara mereka bohong tu pula menarik juga kalau kita baca dalam kitab tafsir. Itu pun cara yang diceritakan riwayat Israiliyat. Anak kot sebutlah riwayat Israiliyat supaya kita boleh beza mana cerita benar, mana cerita exaggerate, mana cerita Israiliyat, mana cerita yang benar, mana cerita yang ditambah-tambah oleh tugu-tugu Yahudi ni. Dalam menurut Al-Israiliyat diceritakan masa kan kita dah cerita semalam, mereka balik jumpa bapa tu pada waktu malam. Aisyah al-Yabkun dia datang tu waktu malam menangis. Katanya dia bukan datang tu cakap, dia datang tu dia menangis dulu. Dia sampai, dia sengaja dia pilih waktu malam sebab kalau dia orang berlakon supaya bapa tak perasan dia orang berlakon. Kalau siang ni cerah, nampak muka kalau menangis tu buat menangis kan. Tapi kalau gelap sama-sama sikit, menangis tu nampak macam menangis. Tapi muka berlakon tu tak nampak. Jadi sengaja dipilih Aisyaan waktu malam. Kita dah bahas lah waktu malam tu macam mana dalam perbincangan kita semalam. Lepas tu, dia datang tu ya beku. Dia menangis dulu. Dia tak cakap, dia datang tu menangis. Lepas tu, bila dia menangis tu, masa tu lah Yaqub AS ni tanya, mana Yusuf? Ni cerita Israiliyat. Dan cerita ni adalah kitab tafsir Imam Al-Qurtubi lah. Tentang mana Yusuf AS. Jadi bila tanya mana Yusuf, mereka pun jawab, jawapan mereka ni lah. Qalu ya abana inna zahabna nastabiqu. Dia kata, wahai bapa kami ni bermain-main, belum-belumba wa tarakna Yusufa inda mata'ina, dan kami tinggalkan Yusuf AS bersama dengan barang-barang yang kami bawa. Itu cerita dia. Jadi dia bukan datang terus cerita tak. Maksudnya dia bijak jugalah. Kalau ikut gambaran Israiliyat gambarkan, dia orang ni agak bijak juga. Dia orang datang bukan terus nak bercerita, tapi dia orang datang tu dia orang menangis-nangis, pilih pula waktu malam. Lepas tu sengaja diam supaya ayah tanya dulu. Jadi bila ayah tanya baru dia jawab. Bila tanya, mana Yusuf AS? Dia kata, Allah, ayah. Masa menangis tu dia jawab, ayah, kami ni pergi bawa barang letak kat belakang, Yusuf ada kat situ. Lepas tu kami duk main-main, duk galik-galik, lah sekali anak Yusuf AS dimakan oleh serigala. Begitu. Baik.
Cuma dalam kitab tafsir dibahaskan pula. Dalam ayat tu dia kata mereka berlumba-lumba. Nastabiqu. Nastabiqu ni maksudnya berlumba-lumba. Kalau kita dekat Malaysia ni ada satu istilah. Dia panggil musabaqah. Musabaqatul Quran. Apa makna musabaqah? Musabaqah ni, sabaqah ni asal mana depan. Musabaqah maksudnya badi nak duduk depan. Kalau orang Kelantan terjemah, badi nak duduk depan. Maksudnya kita berusaha untuk nak duduk kat depan. Orang sama-sama berlari ni, kita nak duduk depan. Itu dia panggil musabaqah. Nastabiqu di sini maksudnya berlumba-lumba lah kita terjemah. Jadi berlumba-lumba di sini apa yang mereka berlumba-lumba? Ada ulama tafsir kata ketika itu mereka sedang melakukan pertandingan memanah. Maksudnya mereka berlumba-lumba siapakah pemanah yang paling hebat. Satu. Ada pula tafsiran yang kata sebenarnya mereka berlumba-lumba untuk berburu. Maksudnya ada seekor binatang yang diorang sedang tengah kejar. Kejar dan dikatakan binatang itu adalah rusa. Konon ni ceritalah. Dia kejar untuk nak tangkap rusa tu. Nak tangkap rusa tu kan. Jadi tujuan nak tangkap rusa tu dia kata ralik tinggal adik kat belakang. Bila tinggal adik, rupa-rupa masa duk kejar tu teralik. Masa itulah datang serigala pergi makan adik kami iaitu Yusuf AS. Ini cerita yang mereka reka. Ini cerita bohong yang direka oleh 10 orang adik-beradik Yusuf AS kepada bapa dia orang Yaqub AS. Begitu. Lepas tu watarakna Yusuf inda mata'ina. Masa kami duduk berlumba-lumba tu, kami telah meninggalkan adik kami Yusuf AS inda mata'ina di sisi mata'. Mata' ni bahasa Arab, makna Melayu ni barang. Jadi mah barang. Nak cuma barang pun tak tepat sebenarnya. Sebab dalam hadis Nabi kata ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Guna kalimah mata'. Dalam ayat ni pun guna kalimah mata'. Kan? Terjemah mata' di sini tempat kita berseronok. Dunia ni tempat kita berseronok. Dan sebaik-baik ad-dunya mata'. Dunia ini adalah tempat berseronok. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik keseronokan di dunia itu adalah al-mar'atu salihah, isteri yang solehah. Itu hadis Nabi lah. Jadi mata' ni asal maknanya adalah kita berseronok. Jadi dalam ayat ni disebut inda mata'ina. Mata' di sini ni bukan makna berseronok. Mata' di sini tu alat yang diorang bawa. Barang-barang permusafiran. Pakaiannya, makanan itu dipanggil mata'. Jadi diorang kata kami ni bawa mata', makanan, pakaian, letak satu tempat. Yusuf AS duduk kat situ. Jadi kami tinggal kat situ. Kami pergi berburu tu. Pergi kejar, Pergi kejar rusa. Ada riwayat kata mereka badi manah. Badi manah. Sedap terjemah Kelantan lagi sebenarnya. Badi memanah. Lagi sedap terjemah. Nak terjemah apa? Saling memanah. Macam tu lah kot. Saling manah ni macam dia sama-sama memanah sama sendiri. Memanah ni maksudnya dia panah siapa lagi terror. Tu maksud dia. Cerita dia. Tak. Jadi dia kata fa'akalahu az-zi'bu. Jadi bila kami tinggal adik-beradik kami ni dekat barang yang kami bawa ni, masa itulah fa'akalahu az-zi'bu. Lalu telah memakanlah akan Yusuf AS itu adalah az-zi'bu, serigala. Serigala makan adik kita gitu jadi kita akan nampak di situ mereka berbohong. Nampak dia orang bohong makan serigala Yusuf AS makan serigala, bohong. Tetapi kita dah cerita sebelum ni bahawasanya Yaqub AS ni dia bukan calon-calon orang. Dia dah pasang perangkap siap dah. Dia sebut awal sebenarnya yang timbul isu makan serigala itu bukan datang, permulaan tu bukan datang daripada mereka. Permulaan tu datang daripada kebimbangan Yaqub AS. Yaqub AS katakan aqafu an yaqulahu zi'bu. Aku takut, aku bimbang dimakan oleh serigala. Masa dia orang duk nego-nego awal, masa dia orang duk pengaruh ayah tu kan. Jadi masa tu idea yang kata sembelih dimakan serigala tu bukan datang daripada dia orang. Idea tu bermula daripada Yaqub AS. Jadi Yaqub AS yang memulakan itu. Jadi sengaja dia lontar tu sebab dia nak tengok nanti alasan akan datang macam mana. Rupa-rupa dia orang bagi alasan serupa dengan apa yang telah dijangka oleh Yaqub AS. Dia orang kata fa'akalu zi'bu. Jadi di situ tu Yaqub terus faham bohong. Terus faham bohong. Maksudnya dia orang berbohong dan dalam masa sama dia orang terkantui. Dia bohong terkantui. Yaqub ni dengar confirm bohong. Ni anak-anak 10 orang ni bohong. Dia tahu bohong begitu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Jadi dia orang katalah adik kami ni dimakan oleh serigala. Dan wa ma anta bimu'minin, kami tahu kamu wahai ayah tidak akan percaya lana kepada kami walau kunna sadiqin, walaupun kami ni orang benar. Wa ma anta bimu'minin. Mukmin ni kita terjemah orang beriman. Tapi mukmin di sini dia bukan makna terjemah beriman saja, satu lagi percaya. Iman dengan percaya apa beza? Tu pun satu soalan juga. Iman dan percaya apa beza?
sebenarnya secara dasar dia ada dua kalimah dalam perbincangan ilmu akidah. Satu dia panggil at-tasdiq, satu lagi dia panggil al-iman. Iman ni dia bukan semata-mata membenarkan di dalam hati. Dia mesti ada perbuatan, dan satu lagi mesti ada an-natqu bil lisan, cakap. Dia ada melibatkan perkataan dan perbuatan. Itu yang dikatakan sebagai iman. At-tasdiq ni cukup semata-mata di hati. Itu maksudnya tasdik. Tapi bila orang tanya apa itu al-iman, dia akan kata at-tasdiqu bil qalb, an-natqu bil lisan, al-amalu bil jawarih. Itu selalu orang sebutlah. Iman itu mesti ada tiga. Yang pertama membenarkan dalam hati, yang kedua sebut di lidah, yang ketiga mesti ada amal perbuatan. Jadi bila kita sebut iman, iman tu dia mesti ada tiga. Tiga perkara. Bila sebut iman, dia mesti ada sebut di lidah, benar dalam hati, satu lagi amal perbuatan. Tapi ada satu lagi kalimah tasdiq. Tasdiq ni membenarkan. Jadi membenarkan itu hanya dalam hati sahaja. Tidak melibatkan perbuatan, tidak melibatkan kepada an-natqu bil lisan, melepas di lidah. Itu kalimah iman. Dalam ayat ni dia kata wa ma anta bimu'minin. Kamu ni tak percaya. Tidaklah kamu ni percaya lana kepada kami. Walau kunna sadiqin, walaupun kami ni orang-orang yang benar. Dia orang dakwa dia orang benar lah. Sebenarnya mereka bohong. Sebenarnya dia orang bohong. Tak. Jadi ini cara mereka nak mempengaruhi agar bapa ni percaya mereka lagi. Dia orang dah bohong ni. Dah bohong. Lepas tu nak pengaruh supaya pembohongan itu dipercayai bapa. Dia pun buat ayat susun macam tu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Kamu memang tak percaya dengan kami walaupun kami orang benar. Cara kan. Ini orang panggil seni lah, seni. Dia antara perkara suka ni adalah kita nak bagi orang percaya kepada kita ketika orang dah ragui kita. Tu susah tu. Orang ragu dah kita. Jadi bila orang ragu kat kita, kita nak bagi orang percaya. Susah. Bukan senang. Bukan senang. Bukan cerita benda yang tak betul. Kadang-kadang kita ni orang benar. Kita ni tak bohong. Tetapi orang dah ragu kita. Kita ni tak bohong. Memang tak bohong. Tak pernah bohong. Tapi macam mana orang pergi tanam dalam kepala otak orang kata ni kita ni bohong. Contoh. Dia ni kaki bohong ni. Padahal tak pernah bohong pun. Jadi bila orang duk tanam tu, akhir sekali orang ragu dengan kita. Yang kita tak pernah berbohong. Tapi orang dah ragu kat kita. Kita nak bagi tahu orang, nak bagi orang percaya pun susah juga. Ini kan pula dalam perkara yang kita memang bohong sungguh. Awal-awal lagi bohong dah. Kan? Lagilah susah kita nak bagi orang percaya. Dikala orang sudah ragu kita. Poin dia satu je. Kita ni orang ragu ke tak ragu? Itu tajuk awal dia. Kalau orang ragu kat kita ni, kita cerita betul-betul macam mana pun orang tak percaya. Bayangkan kalau kita ni berbohong. Lagilah orang tak percaya. Kita buat masa contoh. Orang tu dia betul. Tapi sebab dah ditanam keraguan, dia cakap macam mana orang tak percaya. Qissatul ifki. Kisah melibatkan Aisyah difitnah oleh orang munafik pada zaman tu. Ketika itu dia bersama dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal. Ada satu cerita kan, pergi Bani Mustalaq, satu peperangan lah. Lepas tu balik. Bila balik itu, Nabi Muhammad SAW ni berhenti sekejap, buang air. Aisyah pun pergilah buang air. Dia tertinggal barang. Ada riwayat kata cincin, ada riwayat kata tak apalah, yang penting barang tinggal. Jadi dia datang dekat kafilah tu kan. Jadi kafilah tu berjalan, dia pun mana barang. Dia pun terus pergi ambil barang. Dia pergi ambil barang, jadi perjalanan tu terus dan Aisyah ni tertinggal kat belakang untuk ambil barang. Jadi bila dah jumpa barang, dia pun datang tengok kafilah tu dah hilang. Jam. Dia pun duduk kat situ tunggu. Takut-takut ada bantuan. Nak jadi cerita, adalah seorang sahabat yang lagi lambat, namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal. Sebenarnya tu bukan dia sengaja lambat, itu memang tradisi budaya Arab bila bermusafir, dia mesti ada yang tukang duduk bahagian belakang sekali. Duduk jauh tu. Tujuannya apa dia? Tujuannya dia tengok berjalan. Takut ada barang-barang tertinggal kan. Jadi Safwan Mu'attal tu kerja lagu tu lah. Jadi bila berjalan, dia tengok. Siapa dia orang duduk kelubung ni? Dia tengok, lah Aisyah. Lepas tu dia suruh Aisyah naik atas kenderaan. Lepas tu dia berjalan kat bawah. Tarik sampailah dekat perbatasan Madinah. Orang munafik tengok. Orang munafik pun fitnah. Ni jahat lah ni. Berzina dah ni. Dia kutuk macam-macam lah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tak berzina pun. Dia tak buat pun benda macam tu. Tapi dah orang munafik tu kuat sangat. Sampai satu keadaan Aisyah ni dia nafikan orang tak percaya. Sebab apa? Sebab dah ragu-ragu. Orang dah ragu-ragu terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah tu benar. Tapi bila orang dah ragu-ragu dengan Aisyah, dia cakap benar tu orang tak percaya. Susah nak bagi orang percaya. Akhir sekali Allah Ta'ala turun Al-Quran untuk mengatakan Aisyah radhiyallahu anha tu sebenarnya dia tak berbohong. Dia yang sebenar. Itu yang kisah dalam surah An-Nur. Kisah tu berlaku pada tahun 5 Hijriah. Ada kisah tu lah. Tu kena bacalah panjang lebar. Cerita tu kita cerita waktu lain. Jadi, anda nak ambil syahid cerita. Poin anda. Al-murad minal qissah.
apa yang kita nak bincang dalam kisah Aisyah ni, apabila orang dah ragu kita nak bagi orang yakin ni cukup susah. Itu kita betul. Bayangkan kalau kita tak betul. Awal-awal lagi dah berbohong. Dalam keadaan orang dah ragu. Lagilah susah nak bagi orang percaya. Yang inilah yang berlaku kepada adik-beradik Yusuf AS. Begitu. Baik. Lepas tu, menariknya pula, dalam ayat ni, dia orang sebut, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Dia bagi tahu pada bapak dia orang. Dia kata, kami ni, dia sampai tu, bapak tanya, mana Yusuf? Kan? Mana Yusuf? Lepas tu, dia kata, ayah, sebenarnya kami ni tinggal isu kat belakang. Lepas tu, kami main-main lari-berlari. Lepas tu, dimakan oleh serigala. Tak apalah sekat tu. Ni tak, dia terus sambung ayat. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Kamu memang tak percaya kat kamu, wahai bapa, mesti tak percaya kat kami, walaupun kami orang benar. Maksudnya, bapa dia orang tak kata lagi. Mereka kata dulu. Mereka tohmah diri mereka sebut dulu sebelum bapa mereka tohmah dia orang. Nampak sangat bohong. Ini orang bagi gelabah. Orang gelabah. Kita ni Syekh, kalau orang jahat, dia buat satu benda tu jadi gelabah dia sendiri. Jadi dia gelabah lah tu. Tiba-tiba dia cakap, bapa pula cakap lagu tu. Kan? Dia kata, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Dia kata, kamu mesti tak percaya kat kami. Kan? Walaupun kami di kalangan orang-orang yang benar. Aku tak kata apa lagu tu. Tapi dia orang kata dulu. Nampak dia ada gelabah kat situ. Bila nampak dia gelabah tu, confirm lah bohong. Nampak? Jadi Yaqub AS ni terus baca. Nampak kantoi. Satu dah kantoi dah. Kan? Bila kata serigala kantoi. Lepas tu tiba-tiba dia sendiri yang cakap. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Dia sebut lagu tu. Kan? Kamu mesti tak percaya kami walaupun kami orang benar. Dua dah kantoi. Yaqub AS orang cerdik dengar. Dua dah menipu. Nampak dah kantoi dua. Gitu. Tak? Jadi, ialah sengajalah ada orang buat macam tu. Tujuannya adalah mereka nak cipta kepercayaan bapa tu kepada mereka lah. Ada kitab tafsir menyatakan mereka sebenarnya tujuan adalah membina suasana bahawa mereka tetap dipercayai oleh Yaqub kerana yang dimakan serigala itu adalah orang yang dimakan oleh orang yang disayangi oleh bapa Yusuf lah. Jadi sebenarnya dia orang nak sengaja dia cakap macam tu apa tujuan? Tujuannya adalah dia orang nak menampilkan sebenarnya mereka tak berbohong, tapi bapa akan ragukan kita juga sebab yang kita cerita ni melibatkan orang yang bapa sayang. Tak faham? Anda buat contoh mudah. Kita ni Syekh, pernah tak kita fikir? Ahli politik, kita menilai politik ni sesuatu statement orang politik bukan asas kepada kebenaran. Tetapi kita menilai politik ni berasaskan kepada sentimen parti politik. Contoh, orang parti Pakatan Harapan. Orang Pakatan Harapan, apabila dia dengar pemimpin Perikatan Nasional bercakap, dia tak percaya. Kan? Orang cakap, walaupun dia cakap tu benda betul, tapi dia tetap tak percaya. Sebab apa? Sebab dia pergi dengan sentimen, bukan atas hujah. Jadi, dia sebenarnya Islam ni ajar pada kita kena berasaskan kepada hujah, tu yang paling betul. Berasaskan kepada kebenaran, itu yang sihatnya, bukan berasaskan pada sentimen. Jadi, sentimen parti. Jadi, bila orang PH cakap, orang PN kata, tak betul, tak percaya. Padahal, dia tu kadang-kadang cakap lebih betul. Kan? Macam orang bincang pasal e-wallet ni kan. Berapa dulu tu lama dah Pakatan cakap, tapi dia pergi sebar. Alik PAS ni sebar, tak boleh pakai lah, jual data lah, apalah macam-macam lah dia buat fitnah. Tiba-tiba bila dia orang buat, pakat diam. Kenapa dia orang tolak? Sebab dia orang menolak itu bukan kerana hujah. Dia orang menolak bukan kerana rasional. Dia orang menolak ni kerana ada sentimen kat situ. Sentimen. Okey. Yang ni adik-beradik Yaqub AS, dia nak lakukan tuduhan kepada bapa. Dia nak buat tuduhan pada bapa. Kononnya bapa ni akan ragu-ragu kat kita sebab bapa ada sentimen sayang kepada Yusuf. Makanya kalau kami benar sekalipun, bapa tetap takkan percaya kerana sentimen itu. Tu maksud dia. Sebab tu dia kata, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Tu maksud dia begitu.